Assalamualaikum dan selamat pagi saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Pagi ini tajuk perbincangan saya mungkin ramai tidak pernah dengar, dan ramai juga tidak mau terima tajuk ini, yaitu belajar di negara Arab, di universiti Islam di negara Arab adalah berbahaya, dan keberbahayaan ini jarang disedari oleh ramai orang. Dan kalau ada yang sedar pun mungkin tidak mau bercakap, karena mereka sendiri belajar di negara Arab. Seperti saya sendiri pun adalah lulusan daripada negara Arab, dari kuliah syariah, daripada ulumul hadis, ulum Al-Quran. Ya. Namun bagaimanapun, karena saya sadar bahawa perkara ini adalah perlu diketahui oleh semua orang, dan perlu juga bagi pihak yang pernah menuntut, yang akan pergi menuntut di negara Arab, mengetahui tentang perkara ini, kerana perkara ini memang serius, dan kita harus berjaga-jaga apabila ada orang yang telah pergi ke negara Arab, belajar di sana, dan mereka yang mau pergi ke sana juga harus berhati-hati macam mana boleh mereka berhadapan dengan keberbahayaan ilmu ini. Ya, inilah tujuan saya menghebahkan tajuk ini kepada semua yang mengikuti page As-Surah Jabadah di Facebook, YouTube, dan TikTok. Kenapa saya mengatakan bahawa ada bahaya tersembunyi yang kita tidak nampak dalam menuntut ilmu di universiti Islam di negara Arab ataupun universiti agama di negara Arab? Kenapa? Kerana setiap universiti, Mesir yang merupakan universiti yang paling bagus dalam bidang pengajian agama, pun begitu, tapi Mesir adalah dianggap kalau dibanding dengan semua universiti agama, universiti Islam di negara Arab, Mesir masih lebih bagus. Yang lebih bahaya adalah universiti di Arab Saudi, di Yaman, di tempat saya pun begitu juga, ya, Maghribi, di mana-mana saja negara Arab. Tapi saya mau terangkan di sini bahawa sebenarnya bukan saja di negara Arab berbahaya kalau kita tidak ada kesedaran tinggi dalam pergi belajar di universiti negara Arab ataupun universiti di Great Britain, di Amerika, di mana-mana pun ada bahaya. Tapi saya tidak mau bincangkan tentang Amerika, tentang Perancis, tentang mana-mana negara, kerana yang kita pergi belajar ke Eropah, ke Amerika, ke Perancis, ke Great Britain dan lain-lain adalah pengajian bukan dalam bidang agama, tapi kita belajar dalam bidang sains, teknologi, mungkin literature, peradaban, mungkin falsafah, mungkin matematik dan lain-lainnya. Jadi tidak menjadi masalah. Keberbahayaan politik, keberbahayaan yang belajar di negara Eropah itu tidak jadi masalah sangat, kerana bidangnya bukan bidang agama. Okey, ya. Kenapa dianggap berbahaya? Kerana setiap universiti ada kurikulumnya, ada sukatan pelajarannya. Kenapa mereka mengajar agama di negara masing-masing.
ada jabatan syariah, jabatan usul fiqh, ada jabatan ulum Al-Quran, ulum hadis, ada jabatan hafzul Quran, tahfiz, ada usuluddin wal falsafah dan macam-macam, ya. Walaupun di situ adalah bagus, ilmu-ilmu yang kita belajar di situ bagus, tapi di belakang itu ada satu perkara yang sangat berbahaya, kerana setiap negara mempunyai program kerajaan masing-masing untuk dimasukkan dalam kurikulum pengajian agama, pengajian Islam di negara masing-masing, kerana mau mengguna ajaran agama, ajaran Islam itu untuk kepentingnya. Sebagai contoh, saya bagi contoh tempat saya belajar, Jamiatul Qarawiyyin, Universiti Qarawiyyin, yang merupakan universiti yang tertua di dunia. Tertua kedua di dunia adalah Al-Azhar. Yang pertama adalah universiti yang saya belajar, Universiti Qarawiyyin di Fas atau Fes Maghribi. Dan satu lagi universiti itu yang saya belajar, yaitu Universiti Darul Hadis Al-Hasaniyah, peringkat master. Okey. Kenapa yang tempat yang saya belajar saya anggap kata berbahaya? Kerana di dalam itu satu sekali, mula-mula sekali, yang dianggap berbahaya, kerana dipertekankan kurikulum pengajian itu dengan guru-gurunya, dengan maha gurunya yang mengajar kita, memberi penekanan kepada pengajian satu mazhab, yaitu mazhab Maliki. Kalau pergi sana, memang guru dan perbincangan dengan kawan-kawan kita pun adalah Muwatta Imam Malik, adalah Mudawwanah Al-Ahwal Syakhsiyah yang mereka jadikan lebih daripada Al-Quran sanjungan di sana. Jadi begitu. Dalam masa 3 tahun, 4 tahun kita belajar, begitu didoktrin kepada kita supaya berpegang dengan mazhab Maliki. Dan kita sudah dilahir dalam mazhab Syafi'i. Itu, ya. Jadi Maliki selama 4 tahun. Belajar master pun Maliki juga. Itu kan. Jadi apa salahnya saudara belajar mazhab Maliki, dan kita tidak perlu bermazhab, sebab dalam Islam tidak ada mazhab. Mazhab itu hanya perbezaan pandangan, ya. Itu tidak masalah lah. Mau mazhab Syafi'i, Maliki, kalau saya mengambil mazhab Maliki pun tidak masalah. Ya, itu satu pandangan. Tapi lebih berbahaya daripada itu, bukan saja mazhab Syafi'i, mazhab Maliki yang didoktrin kepada kita, tapi di sebalik itu juga ada politik, ada dasar kerajaan yang mau kita berpegang dengannya. Pada zaman saya, saudara dan saudari semua, zaman saya di kuliah di Maghribi, ya, di merata tempat, di merata kampus di Maghribi, lahirnya kumpulan pelajar yang berminat dengan pemikiran progresif sosialis, ya. Itu yang ada pada tahun 80-an, 60-an, 80-an, 70-an. Jadi pemikiran dominasi dalam kampus di merata kuliah. Saya bukan saja di kuliah tempat saya yang saya belajar di Zahrul Mihraz, namanya tempat Zahrul Mihraz, Kuliatul Syariah. Di situ ada kuliah, macam-macam kuliah, Kuliatul Muhammad Khamis. Jadi di situ menjadi tampuk, menjadi pusat penyebaran pemikiran sosialis, dan pemikiran falsafah mereka memang menakutkan bagi kerajaan Maghribi. Dengan itu digalak supaya Kuliatul Syariah tempat saya belajar ini bagi menentang pemikiran progresif sosialis ataupun komunis ini. Dan kami hanya kecil, sebab bilangan pelajar pun kecil,
dan pelajar pun lemah, tidaklah begitu itu. Tapi bukan berhenti setakat itu kerajaan Maghribi lakukan. Kerana menyedari bahawa kuliah syariah itu hanya sedikit orangnya, guru-gurunya tua-tua, mahagurunya tua-tua semua di kalangan orang tasawuf, ya, orang ahli bait yang mengajar kami, ya, ditubuh untuk nak menguatkan aliran Islam supaya menentang aliran sosialis komunis, ditubuh di merata universiti bukan Islam seperti Muhammad Khamis dan pelbagai universiti, jabatan pengajian dirasat al-Islamiyah di merata tempat. Dia buat, ya, itu di Fas pun ada dirasat Islamiyah, di Rabat pun ada, di merata tempat begitu. Apakah berjaya mengguna orang Islam, mengguna mereka yang dalam pendidikan Islam, pendidikan agama untuk bermusuh, untuk berperang dengan puak sosialis dalam masyarakat? Apakah Maghribi berjaya? Mungkin saya rasa boleh kata berjaya, sebab kerajaan memang menggunakan modal yang begitu banyak, memberi bantuan kepada pelajar-pelajar asing seperti kami, mendapat beasiswa pergi belajar dari Afrika, dari merata tempat belajar, mungkin dapat hasilnya sedikit sebanyak, kan? Jadi ini semua mainan politik kerajaan masing-masing, ya. Tapi kemudian pada tahun 1979 berlakunya revolusi Iran, meletusnya revolusi Iran merubahkan lagi landscape politik di Maghribi dan di merata tempat, di mana puak sosialis pun jadi terpendam, jadi kalah di kampus-kampus dan di kalangan intelektual di Maghribi, kerana pada itu bukan saja di Maghribi, tapi di merata tempat revolusi Iran, ya. Itu yang muncul. Jadi Maghribi sudah melihat bahawa pendidikan agama di kuliah syariah, pendidikan dirasat Islamiyah di universiti lain nampaknya tidak relevan lagi, malah berbahaya. Berbahaya. Jadi macam mana untuk nak menyelesaikan masa ini? Mengguna golongan pelajar kami kan tradisional, ortodok, pemikiran ortodok. Jadi tak boleh nak melawan dengan pemikiran agama baru revolusioner, iaitu daripada Iran. Golongan ahli sunnah wal jamaah ini hanya tidur, sejak lama sudah tidur, tak bergerak. Tapi datangnya Syiah ini agresif, revolusi, menyebabkan landscape pengajian agama dan penganutan agama di Maroko, di Maghribi pun berubah. Maka ditiupkan semangat ke kuliah-kuliah jabatan-jabatan ke universiti Islam ini, semangat baru, bukan lagi semangat tradisional tasawuf, belajar cara-cara biasa dulu, tapi disuntik dengan semangat baru. Sesuai juga perkara itu dengan negara Arab, untuk nak melawan Islam revolusi, maka dibawa Islam satu lagi, Islam Salafi yang beralunan Wahabi, dibawa masuk untuk nak melawan Syiah. Dan kebetulan pada waktu itu juga berlakunya serangan Soviet Union, bukan Rusia sekarang, Soviet Union dulu besar, ke atas Afghanistan pada tahun 80, dan berlakunya peperangan Iran dan Iraq. Maka dilihat bahawa ada satu versi Islam yang boleh melawan versi Islam revolusioner agresif, yaitu Salafi.
maka di Afghanistan dibawa orang-orang dari berbagai negara, dipromosikan, dipropagandakan Islam pasti berperang dengan komunis. Maka dibawa orang Islam dari Saudi, dari Mesir, dari Malaysia, dari Patani, dari Thailand untuk pergi berperang menjadi orang mujahidin. Di Afghanistan itu satu pihak, dan di universiti di negara Arab pun berubah, di mana diberi tempat duduk kepada golongan Salafi Wahabi ini lebih meluas lagi, lebih hebat lagi. Ya, dengan itu dilihat bahawa kalau dulu Islam tradisional di Maghrib itu mendapat tempat, tapi selepas revolusi Iran pada tahun 1979 diberi tempat juga kepada Islam Salafi Wahabi, termasuk guru saya yang mengajar di Kuliatul Syariah Jamiatul Qarawiyyin di Fas itu diberi main peranan besar. Dia merupakan seorang Salafi walaupun keturunan Rasulullah, tapi Salafi. Namanya Maulai Madagari, Awi Madagari, dilantik menjadi Menteri Wakaf Maghribi. Ini guru saya. Ya. Dan dia datang ke Malaysia satu hari, saya jumpa dengan dia di Kuala Lumpur. Itu di main peranan besar. Dan kemudian waktu itu pula muncul ya pelbagai pergerakan Salafi ini Wahabi ini di Maghribi dengan dalam politik, dalam masyarakat pun begitu hebat. Diberi peluang kepada mereka untuk menentang revolusi Iran, untuk menentang Islam revolusioner agresif Iran. Ya, tapi lama-lama kelamaan selepas Islam Salafi Wahabi ini membesar, menjadi luas, juga menjadi berbahaya kepada kerajaan. Khususnya apabila tamat perang Irak dan Iran dan tamatnya perang Afghanistan dan Afghanistan keluar itu Soviet Union keluar daripada Afghanistan, menyebabkan berlakunya glasnost di Soviet Union, pecahnya negara-negara tertentu di bawah Soviet Union dan tukar Soviet Union menjadi Rusia, mana jadi negara lebih kecil, dan berubah, menyebabkan golongan itu sudah kurang, dan Salafi Wahabi ini besar. Besar dan menakut, jadi hantu, jadi iblis kepada kerajaan pula. Ini adalah menakutkan kerajaan Maghribi, dan waktu ini bukan waktu Raja Hasan Tsani, Raja Hasan kedua, tapi kepada pemerintahan anaknya Raja Muhammad As-Sadis, ya, Muhammad As-Sadis. Kemudian apa caranya untuk nak berhadapan dengan keberbahayaan Salafi Wahabi ini? Dan Salafi Wahabi ini ada satu lagi versi pula yang mereka takut juga, yaitu Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin, ya itu juga ada satu lagi. Ya, dan daripada sini mereka memikirkan tidak ada cara lain untuk nak berhadapan dengan golong ini kecuali menghidupkan kembali kumpulan Sufi, tarekat Sufi yang berada di Maghribi begitu banyak. Mereka ini duduk tidur pada waktu itu, menjadi kumpulan kecil, kumpulan yang tidak ada aktiviti kecuali untuk nak meratib, nak berzikir, menari, melompat-lompat dalam masyarakat, tapi tidak mendapat sambutan kerana masa lalu kerajaan pun tidak memberi sokongan kepada mereka. Dihidupkan semula kumpulan ini. Dihidupkan semula kumpulan ini. Dan sekarang adalah zaman kebangkitan Sufi di Maghribi, saudara-saudara. Dan dalam peringkat ini kita lihat bahawa
Maghribi telah menggalakkan pelbagai zawiyah. Zawiyah ini adalah merupakan seperti pondok lah, seperti surau yang ada kumpulan-kumpulan puak tarekat Sufi ini beribadat, berzikir, menari, memberi ceramah dan macam-macam, diberi galakan besar-besaran di Fas. Di Madinah Fas itu ada banyak sekali zawiyah-zawiyah, surau-surau mereka ini dinaik tarafkan, diberi pengiktirafan di merata tempat, sehingga sekarang tren ini, aliran ini mendapat tempat di seluruh Maghribi. Diguna tasawuf, diguna Sufi ini untuk berhadapan dengan Salafi Wahabi, untuk berhadapan dengan Ikhwan Muslimin, untuk berhadapan dengan Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, ataupun ISIS ataupun Daesh. Ini masih berada dalam tahap ini di Maghribi, ya saudara. Jadi ini semua bermula daripada universiti. Diberi doktrin baru di universiti Islam, menghidupkan pengajian-pengajian dalam bentuk Sufi ini di merata tempat di Morocco. Ini yang saya beritahu bahawa kita perlu berhati-hati dan perlu berusaha bebaskan kita. Kalau kita belajar di mana-mana universiti Islam di negara Arab, di kuliah Islam di mana-mana Arab pun, cubalah kita membebaskan diri kita daripada kurikulum, daripada sukatan pelajaran, daripada program kerajaan yang diberi kepada kita. Kalau tidak, seperti saya mengalami dalam masa Islam tradisional, ya. Pada waktu itu, kalau saya ambil yang ni, saya akan belaga dengan golongan. Saya dua zaman saya duduk. Zaman Islam tradisional yang saya belajar di kuliah, dan berjumpa dengan zaman Islam revolusioner yang dibawa kepada Iran pada zaman itu. Jadi pada zaman itu zaman guna Wahabi Salafi. Jadi saya ada dua zaman. Jadi saya sedar tentang buku ini, tapi sekarang sudah kembali kepada Sufi. Jadi ini semua kita kena faham. Kalau tidak, kita akan dikongkong oleh pemikiran kurikulum, sukatan pelajaran, program kerajaan masing-masing untuk memperalatkan agama, memudahkan agama untuk kepentingan politik negara masing-masing. Ya, tapi saudara-saudari semua, ini bukan saja berlaku di Maghribi, tapi berlaku juga di Mesir. Dulu kan, saya tidak perlu pergi jauh, ringkasnya di Mesir pada zaman Zamal Abdul Nasir, tahun berapa Zamal Abdul Nasir memerintah? Tahun 52 kata silap. Saya pun tak ingatlah, tak apa. Tapi Zamal Abdul Nasir, Universiti Azhar menjadi wadah pemikiran sosialis Islam. Ya, tahun 60-an, tahun 70-an, ya begitu. Dengan itu kita tidak heran bahawa Islam berkahwin dengan sosialis di Mesir. Dan itu zaman Abdul Nasir, Presiden Jamal Abdul Nasir, dan dibawa pemikiran itu juga ke Nusantara, ke Patani pun timbulnya pemikiran Islam, sosialis Islam, nasional sosialis Islam. Di Indonesia pun muncul apa yang dipanggil Nasakom, begitu juga tiga, iaitu nasional Islam dan sosialis. Di Malaysia pun begitu juga, dalam pergerakan Islam dan Parti Islam PAS pun pada zaman itu menganut juga pemikiran Islam yang kiri pada masa itu. Jadi pada waktu itu ulama-ulama kita ataupun ustaz-ustaz kita yang keluar daripada Azhar membawa pemikiran itu. Pemikiran
sosialis Islam. Kita baca kan, kalau anda yang berusia 50, 60 kan sempat membaca tulisan-tulisan, buku pun masih ada, boleh cari buku sekarang ini, mengatakan bahawa sosialis tentang perkahwinan antara sosialis dengan Islam dan Islam tentang sosialis. Jadi sosialis Islam. Ulama-ulama Azhar pada waktu itu, Syekh Shaltut. Syekh Shaltut adalah orang yang berpenganut dengan pemikiran sosialis Islam. Syekh Shaltut adalah pemikir ulama yang bagus lah, bagus sekali ya. Tapi ada pemikiran itu juga. Dan beberapa orang ulama lain, Syekh Muhammad Ghazali yang merupakan ulama yang hebat, yang bagus juga, adalah juga sosialis Islam, dan dia menulis buku Al-Adalah Al-Ijtimaiyah, Social Justice, juga adalah teori sosialis Islam. Dan saya tak ingatlah ada buku dia ada berkaitan dengan sosialis Islam ya. Jadi ramai ulama Azhar sendiri yang menganut sosialis Islam dibawa oleh Jamal Abdul Nasir. Selepas Jamal Abdul Nasir mati, datangnya Sadat ya, saya ringkasnya, kemudian datang Mubarak, Hosni Mubarak pula ya, karena Sadat mati ditembak oleh pelampau Islam Boli, pelampau agama Islam Boli dalam perayaan Oktober. Apabila waktu Hosni Mubarak dan sebelumnya waktu Sadat, dibawa Islam secara terbuka, dipanggil liberal, dibuka kepada semua. Jadi sejak daripada itu kita lihat bahawa orang-orang yang belajar di Mesir pun terbuka dan mengkritik Islam sosialis yang dulu dengan hebat, dan kadang-kadang mengangkat Ikhwan Muslimin ya, sebagai jago mereka, dan dibawa perbalahan dan konflik di antara Ikhwan Muslimin dengan Jamal Abdul Nasir. Walaupun sebenarnya Jamal Abdul Nasir dulunya merupakan Ikhwan, tapi kerana perbalahan politik, Jamal Abdul Nasir terpaksa menghukum bunuh beberapa orang pemimpin Ikhwan Muslimin disebabkan perbalahan politik, dan puak Ikhwan pada itu juga berusaha untuk nak membunuh Jamal Abdul Nasir. Perbalahan ini menimbulkan satu fenomena pemikiran conflicting yang begitu hebat di kalangan orang Mesir, dan pelajar kita yang menuntut ilmu pada waktu itu membawa konflik ini ke negara masing-masing. Pelajar yang menuntut di Azhar pada itu, karena acuan kurikulum pengajian pada waktu itu sudah bukan lagi sosialis Islam, tapi pemikiran Sadat dan pemikiran Hosni Mubarak. Maka pada waktu itu, kalau contoh Malaysia, mudah-mudahan sekarang kan orang Malaysia membawa konflik antara Jamal Abdul Nasir itu yang sampai kepada pembunuhan, hukum bunuh dan serang menyerang kan, menggunakan senjata api itu, dibawa ke Malaysia, menghukumkan di kalangan politik di Malaysia. Dia letakkan UMNO dalam konteks Malaysia sebagai musuh mereka, seperti dengan Ikhwan menjadikan Jamal Abdul Nasir sebagai musuh mereka, sampai yang memusuhi UMNO PAS sendiri pun menghukumkan UMNO dengan macam-macam hukum kafir, amanah Haji Hadi yang masalah, dan macam-macam fatwa daripada Niazi Nikmat, menghukumkan UMNO ini syirik, UMNO ini jahiliyah, UMNO ini bukan Islam kerana menolak Islam. Ini semua adalah idea perbalahan antara Ikhwan Muslimun dan Jamal Abdul Nasir, pemerintahan Jamal Abdul Nasir di Mesir pada zaman tahun 90-an, awal akhir 90, akhir 80-an dan 90-an, dibawa ke Malaysia. Munculnya pemimpin PAS yang bergaya Ikhwan Muslimin, dan mereka sungguh pun Ikhwan Muslimin lah
menentang UMNO habis-habisan. Itu yang berlaku di tempat kami berlaku, tapi kami tidak ada parti politik kan, hanya jadi pemikiran itu dalam masyarakat sahaja. Jadi mereka pelajar yang bekas pelajar Mesir, yang bekas pelajar Azhar, tamatan Azhar zaman Abdul Nasir, tak relevan lagi dengan suasana politik di tempat kita, di Malaysia, di Thailand dan di Patani serta di Indonesia tak relevan lagi, sebab sekarang ada konflik baru yang dibawa daripada pemikiran yang kita bawa daripada negara Arab, iaitu konflik antara Ikhwan dan Jamaah Abdul Nasir diterap, dimasukkan dalam negara, konflik di antara Islam dan musuh Islam yang merupakan orang Melayu sendiri, di kalangan orang Melayu sendiri. Itu yang berlaku. Ya, saudara. Kemudian sekarang habis zaman Sadat, habis zaman Abdul Nasir, dah habis, tak ada lagi. Munculnya zaman baru Abdul Fattah Sisi. Waktu Mahmud Mursi merintah hanya 1 tahun, tidak dapat nak membuat pengaruh yang besar. Tapi zaman Abdul Fattah Sisi sudah banyak tahun sekarang ini telah menghasilkan satu perkara baru, kerana Abdul Fattah Sisi juga seperti dengan Maghribi, untuk tak berhadapan dengan bahaya-bahaya ini semua, Jamaah Abdul Nasir, Ikhwan zaman Sadat dan zaman Mubarak, serta dengan kebangkitan anak-anak muda yang dipanggil Rabi'ul Arabi, Arab Spring, serta dengan Jamaat Islamiyah yang berlambak di Mesir, dan pelbagai aliran politik mana Islam siasi, Islam politik di sana. Maka seperti dengan Maghribi juga digalakkan, Azhar sekarang ini digalakkan gaya Islam Sufi. Ya, sekarang Maghribi dan Mesir sama mengguna Islam Sufi ini untuk nak melawankan semua itu. Dengan itu sekarang ini siapa yang belajar di Mesir, pelajar-pelajar kita yang belajar di Mesir akan membawa pemikiran Sufi. Tapi ada juga yang bawa pemikiran Salafi. Tapi kebanyakan yang membawa pemikiran Sufi dibawa ke Patani, dibawa ke Malaysia, dibawa ke Indonesia, dan mereka ini mengecam Ikhwan Muslimin. Tak nak lagi Ikhwan Muslimin kerana mereka Sufi. Dan sekarang Syekh Al-Zakaran Muhammad Ahmad Tayyib pun menentang Ikhwan Muslimin. Dan kepala Azhar yang paling boleh dikatakan lokomotif Sufi di dalam Azhar sekarang ini adalah bekas Mufti Mesir Ali Gum'ah. Ali Gum'ah merupakan seorang ulama, orator, ulama yang fasih, yang banyak ilmu, tapi dia Sufi dan menentang Ikhwan Muslimin. Menentang Ikhwan Muslimin. Dengan itu kita akan lihat bahawa sekarang ini Ali Gum'ah ada murid begitu ramai di Patani, ada murid begitu ramai di Indonesia, ada murid begitu ramai di Malaysia. Sangat lantang sekarang ini mengguna Sufi ini untuk berkonflik, bermusuh dengan Ikhwan Muslimin di Patani, di Malaysia dan di Indonesia dan di merata tempat. Ya, itu yang berlaku. Ya, untuk nak melawan bukan saja Ikhwan, tapi untuk nak melawan juga Salafi Wahabi di Patani, di Malaysia dan di Indonesia. Tapi tempat kami tak jelas sangat, sebab orang bukan duk faham pemikiran politik seperti yang bincang ini. Tapi di Malaysia jelas. Di Malaysia sekarang ada pertembungan, permusuhan yang hebat di antara Sufi dengan Salafi yang sekarang ini dihidupkan secara besar-besaran di Azhar. Ya, tengok. Ini saya ringkasnya daripada sosialis Islam zaman Abdul Nasir kepada zaman
terbuka zaman Sadat dan Mubarak kepada zaman berbahaya, takut kepada Islam. Yang ini semua Ikhwan, semua ini juga menyebabkan Mesir terpaksa mengambil pendekatan Islam Sufi. Ya, saudara-saudari semua, ini yang berlaku di Maghribi, di Mesir, di Yaman pun begitu. Kan kita tengok Yaman di Tarim, di kawasan-kawasan tertentu di Hadramaut juga memberi promosi propaganda hebat-hebat kepada golongan Sufi di sana. Golongan Sufi ini tidak terlibat dalam politik, tapi ada orang politik di belakang, karena pihak berkuasa, pihak pemerintah juga memberi sokongan kepada mereka, sokongan wang dan segala-galanya supaya mereka ini kembali menjadi menjadi massa yang bergerak dalam masyarakat, kerana mereka digunakan untuk nak melawan Wahabi di Saudi Arabia, dan pada waktu sama untuk nak melawankan revolusi Iran di Indonesia, di Yaman juga. Dengan itu tak pelik, tak ganjil juga bahawa Yaman menjadi salah satu sumber tarekat, salah satu sumber Sufi yang begitu hebat. Sekarang ini pelajar kita pun pergi belajar di sana, dan sekarang ini giat sekali untuk membawa Sufi negatif, Sufi pasif ke Malaysia. Saya tidak cakap tentang Sufi positif. Sufi positif, Sufi aktif ada bagus, tapi yang dibawa mereka sekarang ini adalah Sufi pasif. Sufi pasif, Sufi hanya menyuruh kepada pemujaan Ahlul Bait, bukan saja menghormati, tapi pemujaan, kerana mereka ada Ahlul Bait, dan Ahlul Bait ini esok hari akan bersama Rasulullah SAW, boleh memberi syafaat, meluluskan orang Islam yang berdosa untuk masuk syurga, sampai begitu. Saudara-saudari, ya, Maghribi, Mesir, dan Yaman, Saudi pun sama. Saudi pun berhadapan sama, berpuluh-puluh tahun, malah beratus tahun berpegang dengan akidah yang keras, akidah Wahabi. Dulu dipanggil Muwahhidun, dia tak panggil Wahabi, ya. Kemudian naik nama Wahabi. Muwahhidun ni yang menyatu, iaitu penyatuan Tuhan. Kemudian dipanggil Wahabi, dan Wahabi ni berkongsi kuasa kerana Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah merupakan menolong ketua kabilah Abdul Aziz tu sendiri untuk nak menubuhkan negara. Mereka tubuh negara 3 kali, dan terakhir sekali yang berjaya yang sekarang ini. Dan di Saudi pun dah begitu lama mengguna pendekatan Wahabi ini untuk mengongkong masyarakat, dan berjaya. Tapi apabila datang Raja bin Salman bin Abdul Aziz, adanya anaknya yang otaknya terbuka, iaitu Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz, Raja Mahkota, Putra Mahkota, yang ini sekarang ini dia telah mengadakan satu perubahan. Di satu bahagian dibawa hiburan untuk nak mengurangkan semangat Wahabi, Salafi Wahabi di kalangan orang Saudi, memasukkan membenarkan wanita mandu kereta, dulu tidak memandu kereta, membenarkan wanita bekerja, dan diberi jawatan-jawatan tertentu kepada wanita, jawatan penting kepada wanita. Sokan pun boleh masuk dalam podium stadium sokan, wanita dan lelaki boleh masuk. Itu salah satu cara yang dibuat. Dan satu cara lagi pula, kerajaan Saudi pada zaman Salman bin Abdul Aziz ini adalah mengokong golongan-golongan, mengawal dan mengokong golongan Salafi Wahabi ini. Ada yang ditangkap, ada yang diberi kursus supaya ada pemulihan, ya. Ada yang
dipecat daripada jawatan dan diberi tugas-tugas dalam agama kepada orang lain. Ya, yang itu. Kemudian satu lagi pula, kalau dulu Maulid Nabawi yang Fuad Sofi, orang Islam tradisional mengamal, tidak boleh dilakukan. Sekarang Maulid Nabawi pun sudah dibenarkan. Dan begitu juga Fuad Sofi, tarekat Sofi ini juga dihidupkan semula, sudah dibenarkan bergerak semula di Arab Saudi, saudara-saudari semua. Jadi ini sekarang berkebetulan dengan saranan pihak Amerika sendiri, pihak Barat sendiri, bahawa untuk nak berhadapan dengan Daesh, dengan ISIS, dengan Islam keras, tidak ada cara lain kecuali menggunakan Fuad Sofi. Jadi sekarang ini banyak negara besar sendiri, negara Eropah sendiri bersetuju untuk nak menggunakan golongan Sofi ini untuk soft, untuk melembutkan Islam keras di negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Ya, sekarang zaman Sofi, saudara dan saudari semua, dan Sofi sekarang ini mendapat tempat di mana-mana, dan ia diguna untuk nak mematikan Islam revolusi zaman Syiah ini dan Islam radikal, Al-Qaeda dan Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam. Jadi semua Islam yang keras, Islam yang radikal ini semua harus digunakan Islam Sofi inilah. Jadi kalau dulu Islamul Hil yang dibawa oleh Saudi, yang dibawa oleh Ikhwan Muslimin, Islam itu adalah penyelesaian, tapi sekarang Sofi is Hil, Sofi ada whole Hil, iaitu Sofi adalah penyelesaian, saudara-saudari semua. Ya, ini kesimpulan panjang lebar ini. Saya dapat kesimpulan bahawa kita belajar di negara Arab ataupun di mana saja kita belajar Islam, kita harus keluar daripada kepompong university. Bebaskan diri kita daripada idea-idea yang didoktrin kepada kita. Kalau tidak, kita akan jadi mangsa dan jadi hamba. Dan ramai di kalangan kita, seperti saya di Maghribi kan. Saya Maghribi, Tunisia dan Syria. Pandangan semua itu begitu. Ya, jadi saya akan membela apa yang saya belajar di Maghribi, di Tunisia, di Syria, begitu. Dan orang yang belajar di Mesir akan membela pemikiran bertahap-tahap yang dia belajar di Mesir. Orang yang belajar di Saudi hanya satu pemikiran, yaitu Salafi Wahabi. Jadi kita kena keluar daripada semua ini, bebas dari semua ini, supaya kita boleh menjadi manusia Muslim yang lebih sempurna. Terima kasih kepada penonton. Sekian, wassalam.